Hai murid, dalam video ini cikgu akan membincangkan masalah kedua, iaitu masalah yang dihadapi oleh murid-murid dalam menyelesaikan persamaan serentak melibatkan dua pemboleh ubah dengan menggunakan cara penggantian. So, cikgu dah sebutkan sebelum ini ada dua masalah yang biasa menjadi kesilapan murid. So, masalah pertama cikgu dah bincangkan dalam video sebelum ini. Okey, so disebabkan penjelasan cikgu mengambil masa agak lama dalam video itu, okey, so cikgu dapati adalah tak sesuai kita bincangkan masalah kedua dalam video tersebut. Sebab kalau dua perkara dibincangkan dalam satu video, okey, dan masa perbincangan kita adalah panjang, akan menyebabkan murid-murid hilang tumpuan. So, atas sebab itu, cikgu gunakan video tadi, ya sebenarnya kita ada dua masalah yang boleh menyebabkan kesalahan dalam menyelesaikan persamaan linear dua pemboleh ubah dengan cara penggantian. So, dalam video sebelum ini, cikgu dah terangkan sebaik mungkin masalahnya dan cara mengatasinya. Okey? So, dalam video ini, cikgu nak sambung balik masalah yang dihadapi oleh murid dan cara mengatasi. So, yang pertama cikgu dah jelaskan dalam video sebelum. So, dalam video ini cikgu hanya fokus kepada masalah yang kedua. Okey, dalam masalah kedua ini bukan masalah disebabkan oleh nombor. Sebaliknya, masalah disebabkan oleh tanda, iaitu positif ataupun negatif. Tapi kebanyakan kesalahan tanda wujud bila ada negatif, bukan positif. Itu yang cikgu ambil perhatian supaya bincang dan mengatasi. Okey, sebab ramai di antara murid abai ataupun cuai melibatkan tanda negatif ini. Bukan maksud negatif saja, positif pun ada, tapi positif tak banyak menyebabkan banyak masalah, negatif yang menyebabkan banyak masalah. So, disebabkan kecuaian, bukan sengaja ya, mereka bukan sengaja melakukan kesilapan ini, tak sengaja. Okey, akhirnya walaupun murid-murid itu berjaya menyelesaikan soalan mengikut langkah kerja yang betul, tapi akhirnya jawapan yang mereka perolehi adalah salah. Ini merugikan. So, sebab itu cikgu ambil sesi video ini untuk menunjukkan apakah kesalahannya, apakah masalahnya, dan cara mengatasi. Okey, so cikgu harap selepas perbincangan ini murid-murid dapat memahami, menyedari jenis kesalahan dan bagaimana nak mengatasi. Okey, untuk itu cikgu ambil dua persamaan di sini. Perhatikan persamaan pertama. Okey, negatif X tambah 2Y sama dengan 3. Cikgu namakan persamaan 1. Kemudian kita ada satu lagi persamaan 2X tambah 3Y sama dengan 5, iaitu cikgu namakan persamaan kedua. So, apa yang kita akan lakukan seperti biasa, kita akan gunakan cara penggantian untuk menyelesaikan soalan ini untuk menentukan nilai X dan Y. So, yang itu cikgu dah berikan banyak contoh untuk dibincang dan saya harap murid-murid akan faham. Okey, di sini cikgu bukan berikan perhatian kepada penyelesaian, tetapi masalah, okey, kesalahan yang dilakukan oleh murid itu saja. Fokusnya bukan penyelesaian, fokusnya ialah apakah kesalahan yang dilakukan oleh murid dan apa yang sepatutnya mereka lakukan. Itu saja fokus ini. So, maksudnya cikgu tak akan terus menyelesaikan sehingga dapat X dan Y. Tak.
cikgu hanya fokus masalah dan penyelesaian. Okey, perhatikan di sini. Okey, katakan cikgu nak gantikan persamaan 2 ini ke dalam persamaan 1. Okey, so persamaan 2 cikgu akan gantikan dalam persamaan 1. Okey, maksudnya cikgu akan pilih satu pemboleh ubah dan menghasilkan satu sebutan, dan sebutan itu cikgu akan gantikan dalam persamaan 1 supaya mewujudkan satu persamaan baru yang melibatkan satu pemboleh ubah. So di sini cikgu bukan beri tumpuan pada nombor. Okey, yang penting adalah tanda yang cikgu nak berikan tumpuan. Itu penting, tanda. Okey, kita teruskan. Okey, sekarang cikgu turunkan persamaan 2, iaitu 2x tambah 3y sama dengan 5. So cikgu nak gantikan x yang terdapat dalam sebutan y ke dalam persamaan pertama. Okey, so maksudnya 2x sama dengan 5 tolak 3y tambah 3y tolak 3y. So x adalah 5 tolak 3y dibahagikan 2. Okey, perhatikan x dalam sebutan y. Okey, apa yang cikgu lakukan? Cikgu akan gantikan 5 tolak 3y bahagi dengan 2 ini dalam persamaan 1 di tempat x. Okey? Okey. Sekarang cikgu akan gantikan dalam persamaan 1. Okey, cikgu turunkan persamaan 1. So negatif x tambah 2y sama dengan 3. So sekarang kita akan lakukan penggantian. Maksudnya yang kita perolehi daripada persamaan 2 ini cikgu gantikan di tempat x dalam persamaan 1. Okey? Perhatikan betul-betul, di sinilah kesilapan yang cikgu maksudkan wujud. Okey? Berhati-hati, di sinilah kesilapannya terlaku. Okey, ini kesilapan. Okey. Okey, tadi cikgu kata x tadi ialah 5 tolak 3y, 5 tolak 3y bahagi dengan 2. Okey, pindahkan menjadi 5 tolak 3y, darab dari 5. Okay. So ini yang cikgu nak gantikan di sini. Okey, sekarang katakan cikgu letakkan di sini. Kesilapan yang biasa dilakukan ialah kegagalan murid meletakkan sebutan ini dalam bentuk yang betul. Itu saja. Kesilapannya ialah cara mereka meletakkan sebutan ini di tempat x. Apakah kesalahannya? Okey, katakan kita gantikan yang ini di tempat x. Perhatikan negatif dia dapat. Ya. So mereka hanya saling negatif 5 tolak 3y bahagi dengan 2. Perhatikan cara mereka saling. Ini tidak disedari. Tidak disedari. Okey? Kemudian tambah 2y sama dengan 3. Perhatikan di sini. Okey? So, katakan kalau kesilapan ini tidak disedari. Tidak disedari. Okey, inilah bentuk sebutan yang dihasilkan. Yaitu mereka yang negatif ini awal-awal dalam persamaan, x yang mereka dapat tadi mereka gantikan, tapi mereka gagal meletakkan sebutan ini dalam bentuk yang selamat. Bentuk yang selamat. Okey, so bila gagal meletakkan, perhatikan kesilapan yang dilakukan. So mereka letak negatif 5 tolak 3y dibahagikan dengan 2. Faham tak? So di sinilah kesilapannya. Apakah kesilapannya? Sekiranya cikgu letakkan sebutan tadi dalam kurungan, Okey, perhatikan sekarang. Okey, kalau cikgu gagal ataupun murid-murid tidak letakkan sebutan yang hendak digantikan itu dalam kurungan, tengok bentuk dia. So negatif 5 tolak 3y. Kalau gagal, tidak diberi perhatian, inilah kesalahannya.
So ini adalah salah satu punca mengapa walaupun murid-murid berjaya menyelesaikan soalan, langkah kerjanya betul, tapi jawapan akhir yang mereka perolehi adalah salah. Ini puncanya. Inilah punca kedua yang cikgu maksudkan, ataupun masalah kedua yang cikgu maksudkan. Masalah bukan disebabkan dengan nombor pecahan ataupun nombor bulat. Masalahnya ialah tanda positif dengan negatif. Biasanya positif tidak menyebabkan masalah ini, biasanya apabila melibatkan negatif. Mengapa murid-murid gagal meletakkan sebutan dalam penggantian semasa proses penggantian ini? Murid-murid gagal meletakkan sebutan yang hendak digantikan itu dalam bentuk yang selamat. So, bentuk yang selamat yang cikgu maksudkan yang ini adalah sebutan yang kita nak gantikan di tempat persamaan itu selamat diletakkan dalam kurungan. Adalah selamat tak kira positif di depan ataupun negatif di depan pemboleh ubah itu. Tempat pemboleh ubah itu apabila digantikan dengan satu sebutan yang lain, pastikan sebutan yang kita nak ganti itu diletakkan dalam keadaan yang selamat. Maksud selamat ialah letakkan sebutan baru ini dalam kurungan. Okey, sekarang perhatikan kesalahan. Murid-murid gagal letak dalam kurungan, tidak selamat. Okey, katakan cikgu letakkan dalam kurungan sekarang. Perhatikan dalam kurungan. Okey, perhatikan di sini saja. Peduli yang ini saja. Kesalahan besar. So, apabila cikgu letakkan, cikgu letakkan dalam bentuk selamat, perhatikan tanda sekarang. Sebelum negatif 5 tolak 3Y. Negatif 5 tolak 3Y. Kesalahan. Sekiranya cikgu letakkan dalam kurungan. Cikgu letakkan dalam kurungan. Apa kita lakukan? Negatif ini kita darabkan sebab kurungan kita kena kembangkan. So, negatif ini, 5 ini adalah positif. So, negatif positif menjadi negatif 5. Menjadi negatif 5. Lepas tu yang ini pula. Negatif 3Y tolak 3Y. So, negatif menjadi tambah 3Y bahagi dengan 2. Perhatikan. Tadi sini tolak, sini persen negatif, sini tolak. Tapi kalau cikgu letakkan sebutan yang cikgu nak ganti itu dalam bentuk selamat maksudnya cikgu letakkan dalam kurungan. Perhatikan kesilapan itu di atas. Teruskan. So, 2Y sama dengan 3. Lepas ini tahulah kan, nombor ini perlu dihilangkan dengan daratkan dengan 2. Ini pun darat 2, ini pun darat 2. So, hilang. So, yang tinggal negatif 5 tambah 3Y tambah 2, 4Y sama dengan 6. Perhatikan di sini. Satu persamaan linear, satu pemboleh ubah yang selamat. So, perhatikan kesilapan. So, inilah dua masalah. Dalam video pertama, cikgu terperinci menjelaskan jenis masalah ataupun jenis kesalahan dan cara mengatasi yang itu melibatkan nombor. Iaitu kita apabila ganti ia menjadi nombor pecahan, tapi untuk memudahkan penyelesaian dinasihatkan tukar menjadi nombor bulat. Itu kita dah bincang. Dalam video ini cikgu sambung lagi dengan penjelasan apakah masalah kedua yang dihadapi oleh murid-murid ataupun biasa dilakukan oleh murid-murid dan cara mengatasi. Dalam kesalahan kedua ini adalah melibatkan tanda negatif biasanya. Positif biasanya tak akan menyebabkan negatif biasanya. Dan cara mengatasi. So, ini adalah dua jenis kesalahan
Bukan cikgu maksudkan, cikgu dah asingkan, cikgu perjelaskan satu persatu dalam dua video yang berlainan. Video sebelum ini melibatkan nombor. Pecahan tukar menjadi nombor bulat supaya persamaan yang dihasilkan ialah persamaan mudah. Nombor yang mudah digunakan dalam penyelesaian. Okey, dalam video ini cikgu pilih bagaimana nak selesaikan tanda negatif dan positif supaya kesilapan ini tidak menyebabkan kesalahan pada jawapan. So, cikgu harap kedua-dua sesi video ini akan membantu menyedarkan apakah jenis kesalahan yang biasa dilakukan oleh murid-murid semasa menyelesaikan persamaan serentak dengan menggunakan cara penggantian. So, nasihat cikgu, gunakan sebaik mungkin kedua-dua video ini, berikan tumpuan perhatian, cuba memahami kesalahannya dan cara mengatasinya. Dengan harapan akan membantu murid-murid semasa murid-murid mula mempelajari dan menyelesaikan soalan bab 3 tingkatan 4 matematik melibatkan persamaan linear 3 pemboleh ubah dan satu lagi ialah persamaan serentak. Satu persamaannya ialah persamaan linear, satu lagi ialah persamaan bukan linear dan kedua-dua persamaan itu melibatkan dua pemboleh ubah. Okey, akhirnya cikgu menasihatkan murid-murid melihat ataupun memahami kandungan video ini dan juga video sebelum. Jika murid-murid merasa puas hati dengan penjelasan cikgu, boleh letakkan tanda like di bawah video ini. Kalau jika ada sebarang bentuk komen, juga boleh diletakkan di bawah video ini. Akhirnya, sekiranya kedua-dua video ini, iaitu video ini dan video sebelum ini memberi manfaat ataupun memberikan kebaikan kepada murid dan telah menyedarkan murid-murid jenis kesalahannya dan cara mengatasi, anda boleh memperkenalkan ataupun share video-video yang cikgu keluarkan dalam YouTube dengan rakan-rakan sekelas ataupun sesekolah ataupun rakan-rakan yang sedang belajar tingkatan 4 sekarang. Okey, jangan lupa jangan lupa tekan loceng notifications. Mengapa? Dengan menekan loceng notifications, video baru ataupun murid-murid akan dinotifikasi apakah keluaran video terbaru daripada cikgu dalam YouTube. So, ini adalah nasihat kepada murid-murid. Sekiranya murid-murid berasa memang mendapat manfaat apa yang dilihat daripada video, cikgu rasa bangga dan terima kasih.